إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Dan ketiga, membasuh tangan. Bagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Dan ketiga daripada rukun wudu ialah membasuh tangan. Dan hakikat yang dikatakan tangan tu, bahawa kita nak basuh tangan, kita tahu apa di tangan yang dimasukkan dalam bab wudu. Iaitu daripada anak jarinya hingga kepada bahu dia. Tetapi dikendaki di sini, kalau kita tangan daripada ujung jari sampai bahu. Tapi dikendaki di sini adalah dua tapak tangan dan dua lengan dia serta dua mirfaknya, yakni pergelangan siku itu. Dan jika berbilang, maka wajib dibasuh sekaliannya. Kalau tangan dia ada dua, pekan macam tu. Tangan dia ada dua, ada dua kena basuh. Ya, melainkan yang lebih dengan yakin, maka wajib dibasuh sekaliannya. Melainkan yang lebih dengan yakin seperti tumbuknya di atas sikunya. Ya, maka tiada wajib membasuh dia yang di luar daripada yang berbetulan dengan sikunya. Melainkan kalau lebih, tangan tu tumbuh atas siku, bermakna luar kawasan yang wajib dibasuh. Tapi dia turun ke bawah, tangan dia dua. Jadi yang berbetulan dengan hang wajib kena basuh. Itu maksud dia. Yang atas tu tak wajib. Ya? Ada tangan dua. Lebih tangan kan. Ulama fiqh ditakdirkan benda yang belum berlaku. Dia kalau berlaku dah ada hukum. Itu makna jauh pandangan ulama fiqh. Melainkan yang lebih dengan yakin seperti tumbuk ia di atas siku. Tangan satu lagi tu tumbuh atas siku. Maka tiada wajib membasuhkan dia yang di luar daripada yang berbetulan dengan siku. Yang luar di atas tak wajib. Yang berbetulan ke bawah tu wajib. Dan wajib membasuh, makna perbetulan dengan siku dia. Ya, yang ke bawah tu wajib. Ya, hingga kepada hujung jarinya. Ini yang mana anggota yang lebih. Habis. Dan jika panjang daripada aslinya, tiada wajib pula membasuh yang lebih dengan berbetulan yang hujung jari. Maknanya, wajib basuh ke tangan dia daripada atas tumbuk. Dia turun ke bawah, lebih pula daripada atas. Jadi basuh betul-betul tangan dia. Ya. Habis. Membasuh yang lebih daripada tak wajib. Tidak wajib pula membasuh yang lebih daripada perbetulan dengan hujung jarinya. Jadi ambil betul-betul sempadan yang dihadkan daripada siku dengan hujung jari. Yang lebih atas bawah kalau lebih, yang lebih tak wajib. Nak basuh juga tak ada hal. Inilah pada yang tumbuh daripada had yang tiada wajib membasuh dia tadi. Ya. Faham? Inilah yang tumbuh daripada had yang tiada wajib membasuh. Makna dia tumbuh tempat asal dia bukan dalam kawasan wajib. Ya? Dia tumbuh kawasan luar. Tapi dia turun ke bawah, yang berbetulan dia kena. Yang atas tak payah, yang lebih tak payah. Tapi kalau dia tumbuh dalam kawasan wajib, tu panjang bawah pun dia basuh semua. Faham? Faham anak murid? Kalau tak faham lagi tahu. Jadi wajib membasuh dia. Dan jika tumbuh, ini mukabil. Dan jika tumbuh ia dalam had siku, dalam sempadan yang wajib basuh, maka wajib membasuh dia. Dan jika lebih panjang daripada asli sekalipun, tiada bicara lagi. Dia tumbuh dalam sempadan basuh. Tiba-tiba dia panjang ke bawah. Basuhlah semua sekali. Sebab dia masuk dalam anggota dia. Yang basuh sempadan kalau dia luar, dia tumbuh atas daripada siku gitu. Habis. Dan dikalau serupa keduanya dengan asli, ya, ini masalah zaid satu dengan asli. Dan kesamaran antara asli dan zaid
maka wajib membasuh keduanya. Tangan dia ni tumbuh, keluar perut ibu, ya, satu tangan. Duduk dah lama, tumbuh satu lagi. Jadi, dua tangan ni iltibas di kesamaran. Dan bersama mana satu yang asli. Kalau macam tu, basuh dua sekali. Ya, dua-dua basuh sekali. Ya. Yang zaid mana yang tumbuh selepas lahir. Dah lahir dia tumbuh kemudian. Yang asli dalam perut yang keluar. Keluar tu tangan asli. Bukan tangan orang asli. Dan jikalau serupa keduanya dengan aslinya dan kesamaran antara asli dan zaid mana yang tumbuh kemudian, maka wajib membasuh kedua-dua sekali. Adapun wajib membasuh kedua tangan kerana ayat dahulu. Adapun nas kita, tempat ambilan makhaz kita ialah wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, dalam ayat dulu ada kan. Iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Jadi basuhlah muka. Bila kamu nak sembahyang, basuh muka, Quran kata. Basuh tangan, sapu kepala. Kepala sapu. Dan basuh kaki sampai kepada buku lagi. Tu. Itu ayat menunjukkan anggota wujud 4 dia. Ada telinga tak ada dalam ayat. Dan kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Habis. Dan wajib membasuh barang yang ada pada keduanya. Basuh tangan apa sahaja yang ada dalam tangan. Bulu ke, sil'ah ke, semua kena basuh. Ya. Dia jenis macam galium, tebal bulu. Kan? Kalau buruk tengok pun takut. Tebal bulu. Jawab semua kena basuh. Ataupun sil'ah, daging yang tumbuh. Daging tumbuh-tumbuh. Kan ada orang jenis gentil kan. Semua kena basuh. Jari ada lebih. 6 dah. Semua kena basuh. Semua kena basuh. Itu mana yang tumbuh. Dan wajib membasuh barang ada yang ada pada keduanya, pada kedua tangan kiri kanan tadi. Daripada apa? Barang ada bayan dia. Daripada bulunya. Daripada bulu. Kalau apa jenis bulu lah. Jadi kalau panjang. Ya. Keluar daripada tangan. Bulu keluar daripada tangan. Ini bulu apa? Mawas pun kalah. Ulama fikah macam-macam dia takdir. Ya, panjang keluar bertangan kali kena basuh. Dan jikalau tebal, ya, tebal pun kena basuh, maka wajib dibasuh zahir dan batin dia. Ya, semua dalam wuduk bab yang kena basuh zahir, batin tak wajib ialah janggut dia. Kalau janggut dia tebal, sikit kita berdepan tak nampak kulit, tebal sangat kan? Maka wajib basuh luar je. Dalam sunat dia basuh. Kalau mandi wajib tak boleh, wajib semua kena batin sampai kulit. Adapun bulu pada tangan tak ada. Bulu pada tangan dia kena basuh zahir yang luar dan batin. Sampai kulit, sampai pangkal kena basuh habis. Kalau tak basuh, selai pun tak kena, batal wuduk. Berat nampak kan? Tapi cara basuh pula dia ringan. Apa macam cara basuh? Dia memada dengan zan dia. Kita basuh tu zan sangka darati dah cukup. Dia tak perlu sampai nak yakin. Kalau yakin lagi baik, zan pun dah cukup. Tapi tak payah nak salam dan kolah. Yang payah nak kata salam kembali dan kolah kali. Dia membasuh tu kadar zan pun dah cukup. Ya. Apa mana zan? Berat sangka. 70%, 80% rasa dah yakin nak ada lah. Cukup. Tak payah nak kita tengok cermin kan. Masa muka tengok cermin. Kata dah. Wah, macam ni. Maka wajib dibasuh zahirnya dan batin di luar. Yang dalam tadi tu. Dan kulitnya ni. Seperti mana daging yang tumbuh. Ya, daging yang tumbuh sil'ah tumbuh. Dan kulit yang tergantung. Dia aksiden. Ya, sairit, kan, dia bawa motor, kan, dia bawa di kona, lutut cecal gitu kan. Kali gesek tangan apa, gabak kulit dia, juntai kulit dia kan. Maka kulit yang terjuntai tu kena basuh. Sebab di dalam anggota wudu. Wajib. Di mana kulit yang tergantung pada tempat fardu. Mana dalam kawasan fardu semua kena basuh lah. Dan jika panjang sekalipun kulit terjuai, kan, dia tak kerat lagi, wajib dia kena basuh. Dan wajib membasuh akan tulang yang nyata. Ya, dia aksiden terlanggar tadi dah timbul tulang kat tangan. Isi tercabut nampak tulang. Tulang tu asal dia anggota batin dalam. Tapi bila dia dah zahir, hukum dia hukum zahir. Jadi kena basuh. Dengan sebab terkupas dagingnya yang atas tadi. Kadang yang atas koyak, dia nampak tulang. Kena basuhlah tulang.
Dan lubang duri, jaga ni. Dia lubang duri ada dua. Kalau lubang duri yang halus, kira-kira kita cabut, ya, tak nampak kesan lubang dia. Maka ketika itu cabut, tak apa. Tapi kalau dia membawa kepada berubah zahir, batin jadi zahir, umpama duri terbesar, macam paku jalan, macam duri nibung. Sekiranya kita cabut, memang berlubang. Jawab dia wajib cabut. Wajib cabut. Sebab dia dah berubah hukum. Hukum batin dah jadi zahir. Sebab kita cabut, dia akan berlubang. Jawab dia kena cabut duri tu. Kecuali duri yang tidak membentuk lubang. Halus sangat. Macam duri semalu kan. Itu kalau tengok ada, kita tak cabut pun tak apa. Dan lubang duri yang tinggal terbuka. Kalau kita cabut. Jikalau kita keluarkan duri. Kita tahu ni, kalau cabut memang dah tengah-tengah. Kan? Ketika itu wajib basuh. Itu juga tapak kaki biasanya orang dulu kan pergi ke sawah berjalan, dia tak pakai sipal. Jadi mana kaki dia getak belakang. Bila kaki dia getak, dia pecah je, itu dah jadi had zahir. Wajib dibasuh. Dia pergi sawah sampai lumpur penuh tutup itu. Dia tak bersihkan. Jawab dia, wuduk tak kata, sembahyang tak sah. Dia kena congkil balik tanah tu. Sebab apa tu? Getak tu dah bertukar jadi had zahir. Dah jadi had zahir, maka segala benda yang ada kena bersihkan. Dan lubang duri yang tinggal terbuka, jikalau kita keluarkan durinya, dia terbuka tengah-tengah. Wajib dicabut duri itu. Dan tiada sah wuduk serta tinggal durinya. Duri, kepala duri ni pun nampak jojol itu. Kita buyau kan. Jawab dia pun tak sah wuduk dia. Sebab dalam tadi dah bertukar jadi zahir. Maka jikalau ada kita keluarkan bertangkup kulitnya, duri yang halus sikit kecil kan. Tiada tinggal lubangnya. Kita tarik duri tak nampak lubang dia. Seperti kisak macam duri timun kan. Ataupun duri bameh. Sahlah wuduknya. Kalau kita duri apa ni? Semalu duri apa tu kan yang halus-halus. Dia tak ada apa hal. Kita tarik pun tak nampak lubang. Itu tak apa. Nak cabut pun boleh. Tak cabut pun tak apa. Sahlah wuduknya dan semayang sertanya serta duri yang halus yang tidak membentuk lubang kalau dicabut. Sama ada besar atau kecil kerana bahawasanya hukum batil. Sebab dia tak berubah tu. Bila dia tak terbuka, bermakna hukum batil lagi. Dan demikian lagi wajib membasuh batin lubang atau pecah yang tinggal terbuka. Dia ada pecah-pecahan. Tangan dia tadi kan pecah. Ataupun lubang-lubang. Semua kena basuh. Dan wajib dikeluarkan barang yang pada keduanya daripada tanah. Tanah dia dah tersumbat dalam tu kan, akan dibuangkan. Atau dagingnya, atau lemak. Kalau ada lemak dalam semua kan, dia makan daging, tiba-tiba lemak banyak tersumbat dalam tersumbat dalam pecah-pecahan tadi tu. Celah kuku kita ke apa semua tu semua kena bersihkan. Ataupun obat yang ditaruh supaya sampai air ke bawah, ni elak dia. Obat ke apa yang mana dia ni menjadi bentuk ain. Kalau asar lain, dia dua tu. Kalau ain kena buang, kalau asar tak apa. Asar macam inai kan, dia halus, yang nipis tu. Warna-warna yang nipis, tu tak apa. Tapi kalau ada membentuk ain, tu kena bersihkan. Macam dakwat juga lah. Dakwat kita, dakwat cair dulu kita pakai kan. Dia kadang-kadang dia ringan, dia nipis, tu tak apa. Itu air serap. Kalau bolpen tu nak pakai, tak boleh. Dia timbul tu. Dia ain. Bila ain, dia jadi manik, menyekat air daripada sampai anggota wudu. Dia tak perasan tadi kan. Dia berdoa nampak, 5 nombor handphone dia. Kiri ada, kanan pun dia. Nombor pejabat, nombor rumah, macam-macam nombor dia. Jadi dia sedar, masa ambil sembahyang tadi tak cuci, tak bersihkan. Jawab dia, habis kena basuh balik. Sembahyang tu kena sembahyang balik. Untuk dia tak sah. Sebab apa? Tak sampai air. Cara nak buat macam mana? Nak ambil sembahyang tu balik pun boleh. Nak sambung tempat tu pun boleh. Di tangan kiri tadi kan, tu basuh. Terus niat untuk sambung itu. Basuh sambung, tu sapu kepala. Nanti orang tengok, wah, dia ambil sembahyang kat tangan kepala. Muka tak basuh. Muka dah siap tadi. Ambil depan orang tu panjang pula. Dia ambil wuduk, dia pelik, basuh tapak tangan tu kepala dia. Padahal kawan tu sambung. Tadi ada selet sikit tu kan. Ataupun obat. Supaya apa ni? Supaya sampai air ke bawahnya jika menegahkan sampai air. Kait dia kalau begitu. Jika menegah. Kalau ada benda tak jadi manik, tak jadi menegah, masa asar dia tembus, atau tak apa. Dan demikian gaya tahi kuku. Kuku pun ada tahi.
yang di bawah, ya, sebab kuku ni sunnah kita kena kerat, jangan simpan, ya. Simpan macam Cina buat apa? Buat kopi kentang ni. Dia keruk kentang macam Pontianak macam-macam. Kena kerat semua tu, ya. Kalau abang mursyid kita tu dia pesan, kau jangan tawajuh tak kerat kuku. Ya, masyayikh tak tawajuh kau. Jangan ketat dan syarat tarekat buat tawajuh pun, kuku pun tak buat sunnah kata ikut, masyayikh tak tawajuh kau. Kan, jaga. Kadang-kadang juga kuku panjang terlupa buat apa, zikir banyak. Wah, zikir banyak sampai kerat kuku cembohong. Sampai lupa kerat kuku. Kerat kuku. Dan demikian lagi tahi kuku yang di bawah kuku, jikalau menegak air sampai ke bawahnya, wajib dikeluarkan dia. Congkit kuku, senang kerat lah, simpan kuku apa. Dan lubang yang tersebut itu wajib sampai air kepadanya, ya, supaya tiada masuk dalam daging. Itu kena kuang, bersihkan. Dan jikalau ada ia seperti bau ada baginya masuk di dalam dagingnya, wajib membasuh zahir ni tadi. Ya, demikianlah berlaku hukumnya. Tapi kalau misalnya duri tadi masuk dalam daging terus, kepala dia tak nampak, dia terbenam dalam dah. Kita basuh dia nampak je lah. Tak wajib kita nak apa. Tapi macam sakit tu kan. Masalah cerita dia, kalau dah terbenam dalam, basuh yang ada lubang dua tu je. Tapi kalau sikit kepala dia nampak, tu kena cabut. Ya. Sebab dia akan mengubah hukum zahir kepada batin. Seperti pada segala anggota wuduk dikerjakan sepertinya lah. Intah habis. Semua anggota wuduk macam tu lah. Ya, tangan, kaki ke dan sebagainya. Intaha bujarimi. Intaha teman habislah kalam si bujarimi. Ya. Mana kena. Allah. Maka jikalau terkerat setengah tangan, dia pergi berjihad, potong tangan sebelah, putus. Ya. Nasai membasuh barang yang tinggal. Tangan dia potong seputus, tinggal sekerat ni. Jawab dia apa? Wajib dia basuh yang tinggal tu. Ma la yutraku kullu, la tutraku kullu. Barang yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Dapat sekadar tu, basuh sekadar tu lah. Kerana apa kaedah kita? Yang mudah, itu tiada menggugurkan sebab payah. Al-maksud la yasqutu bil maksud. Benda yang mudah tak gugur dengan yang payah. Ni mudah buat, yang mudah. Yang payah tak payah lah. Kan? Nak basuh tangan dia cabut. Atau terpotong daripada sikunya. Tempat siku terpotong. Misal seperti bahawa dicabut tulang kepala siku. Kan? Boleh ni makan mak dada dia geran, gentak tangan tercabut tangan kawan. Kan? Kawan tu isyak dada, tulang tu pada keput. Kan? Reput tulang. Kawan tu geran, sentak tangan kawan, sentak tercabut. Kalau tercabut tinggal siku. Apa hukum tu? Tengok tu. Seperti bahawa tercabut tulang kepala siku dia dan tinggal dua tulang dinamakan kepala lengan. Dia dua kepala kan, kepala lengan turun ke bawah. Kepala siku bawah dia masuk gitu kan. Dia ada sentak tercabut dah tinggal kepala lengan atas je. Tu ya. Maka wajib basuh kepala tulang itu kerana ia daripada siku, kerana siku itu perhimpunan tiga tulang. Ya. Dua kepit atas tu. Ya, jadi maknanya dia cabut ni satu betul lagi tu. Kepala dia kena basuh. Ya, tapi kalau potong atas ke bawah ni, ada tak wajib lah. Habis. Macam pekaan ni. Dan satu lagi, atau atas ni, ini dia atas siku. Kalau potong atas siku, maka sunat dibasuh, tak wajib. Sunat saja dibasuh, yang tinggal dari perlengan. Dia putus atas ni. Kan? Sebab dia kena kencing manis. Kencing manis. Doktor kata kena kerat sini. Kalau tidak dia melarat. Kerat. Sebab nak selamat satu jiwa. Selamat. Tapi hudud kata kerat tangan. Nak selamatkan semua orang. Orang tak nak bodoh. Kerat tangan ke mana sini. As-sariqah was-sariqatu faqtu aydihum nakalan min Allah. Jazaan bima kasabah nakalan min Allah. Bila orang kerat, orang mencuri, cukup syarat. Bukan pakai kerat je kan. Orang bodoh je kat. Pakai kerat, dia tak ada syarat. Kalau dia curi kena kelaparan mendesak, tak ada. Dia curi benda tak sampai hisap, tak kena. Dia curi barang orang tak jaga, tak kena.
Kan? Kita naik motor, pergi beli barang, kunci, motor tak mati kan. Mak rempit datang, sambung. Kalau dia kena tangkap tak kena gerak tangan sebab cuai tuan milik. Ya, barang dalam rumah banyak simpan. Tapi rumah tak kunci. Datang pencuri dia curi barang. Apa hukum dia curi? Dosa. Tapi kena gerak tangan tak kena sebab cuai tu banyak syarat. Kau tangkap gerak. Kau tak kerti jangan cakap apa tu. Kan? Gerak tangan ni supaya apa? Jadi hukum cegahan. Tuan jamin nakala minallah. Cegahan dia Allah akan aman negara. Kan? Tu Allah Taala suruh sikit je kat banyak sangat. Doktor kata kerat sini. Kerat tuan-tuan. Tengoklah manusia punya jahil kan. Macam-macam. Habis. Jadi kalau dia kerat atas dia pasang pandang wajib, maka tak wajib basuh, semua sunat. Atas tu kita basuh sikitlah, sunat kita basuh je, ya. Kerana apa? Memelihara atas tahjil. Ya. Kita ada ghurran muhajjalin. Ya. Kita lebihkan basahan muka, sempadan lebih. Tangan kita lebihkan. Sebab seorang sahabat dalam hadis, apabila Rasulullah ceritakan tahjil kan, basuh lebih bercahaya di akhirat. Wah, dia empuk tangan, dia basuh sampai sini. Seorang sahabat di belakang tengok, dia terperanjat dia. Ya, dia basuh sampai habis. Sebab apa? Nakkan bercahaya di akhirat. Mana kena anggota wuduk, besok di akhirat, cantik sinaran bercahaya dia. Macam mana rupa serah ke Tuhan lah. Yang kita bayangkan, macam ni macam ni pula tak ada. Itu cahaya nur orang yang wuduk. Dan Nabi kenal, Rasulullah SAW, kenal umat dia pada mahsyar dengan sinaran cahaya wuduk. Lepas tu dalam tarekat semua disuruh kita kekalkan air sembahyang. Ya, air sembahyang kena kekalkan. Capai kekal sembahyang, dia sentiasa mendapat selawat daripada para malaikat. Apa selawat malaikat? Malaikat minta ampun kepada dia. Malaikat minta ampun, confirm tuan terima. Kan bayar ambil wuduk. Batal dia ambil balik. Ya, sentiasa dalam wuduk. Habis. Dan supaya jangan sunyi anggota daripada tahara. Itu maknanya kalau atas pun kita basuhlah. Sunat. Dan keempatnya menyapu setengah kepala. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wa anna kulla batinin situ lahu zahirun wa aksu wa syari'atu zahirul syari'ah wa syari'atu zahirun wal zahirul haqiqah. Kita dapat baca idafat. Wa syari'atu zahirul haqiqati wal haqiqatu batinuha. Dan senyata tiap-tiap yang batin itu baginya zahir. Wa anna kulla batinin lahu zahirun. Tiap-tiap yang batin ada bagi zahir. Dia takkan nama batin kalau zahir tak ada. Disepasang. Ya, dan itulah aksu dan sebaliknya. Mana tiap-tiap zahir ada batin, tiap-tiap batin ada zahir. Kita sepasang. Ada jasmani dan rohani. Ya, kalau jasad dia tak rohani itu patung. Dan juga ada roh. Kita ada dua. Bila ada dua, dia kena jaga dua-dua. Ilmu fiqh dijaga luar, syariat luar. Ya. Ada pun ilmu tasawuf batin dijaga dalam. Dua-dua tu kena bersih. Ayat Quran sebut wazaru zahiran ismi wa batina. Wazaru bermakna watruku. Mana wajib kamu kena sental, tanggalkan segala kekotoran zahir dan batin. Sebab kita datang bersih tu kan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak tu dilahirkan atas fitrah bersih nanti. Fa in abau yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Dua bapa lah yang jadikan anak tu Yahudi ke, Nasara ke, Segani ke, apa semua kan. Tu bapa corak. Maknanya asal kita bersih. Maka balik pun kena bersih. Kalau tak bersih, dia kena basuh. Membasuh dia api neraka. Dia tak main air dan dia tak main klorok. Dia gendam dengan api tu kan. Allah. Itu kena bersihkan. Ya, bersih ada 3 perkara kena bersih. Pertama akidah. Itu ilmu usuluddin. Dia menyucikan dalaman akidah kita. Ilmu fiqh pula nak sucikan amalan kita. Biar amalan kita tepat dengan sunnah Rasulullah SAW.
Dan ilmu tasawuf lagi besar ni. Dia menyucikan tempat tilik Allah Ta'ala tu ialah batin hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila ma fi qalbikum atau kama qala. Allah Ta'ala tidak hanya tindik luar saja, tapi tindik ke muncak sekali. Ada tak siddiq hati dengan Tuhan, ada tak ikhlas di dengan Tuhan dan sebagainya, ya. Maka tinggilah martabat dia di sisi Allah Ta'ala. Kalau dalamnya kotor, maka beratlah kedudukan dia dengan Allah Ta'ala. Tiga-tiga tu kena bersihkan. Sebab tu secara umumnya Rasulullah kata al-Islamun nazif wa tanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illan nazif. Islam tu agama yang bersih, maka naklah kamu melakukan pembersihan. Tak akan dibenar menapak di dalam syurga melainkan orang yang bersih. Dan sebenarnya tiap-tiap batin ada baginya zahir dan akas. Mana sebaliknya begitulah. Tiap-tiap zahir ada batin. Dan syariat zahir bagi hakikat. Syariat ialah zahir, batinnya, batin syariat. Dua-dua kena jalan. Dua-dua kena bersihkan. Kalau tak bersih ni, berat gitu sebenarnya. Jawab depan Allah Ta'ala di akhirat. Kemudian wahuma mutalaziman. Wahuma mutalaziman. Waqfun fa syari'atu bila hakikatin batilatun. Batilatun. Jauh tulisan kita. Banyak silap kita ni. Silap cetak kan apa tu. Wa hakikatun bila syari'atin batilatun. Dia tadi atilatun. Ni ain tu dekat kan. Atilatun. Sini bawah tu batilatun. Atilah dengan batilah. Kita tengok ni. Wa huma mutalazimani maknan, tuan ni. Maknan tu. Dia tengok Arab pun nampak. Silap banyak tu. Wa huma mutalazimani. Wa huma asy-syari'ah wal haqiqah. Mutalazimani. Lah benda yang talazum, dia tak boleh cerai tanggal. Maknan pada makna. Mim ain nun. Guna alif lainah. Maknan. Apa syariatu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Dan kedua-duanya syariat dan hakikat. Dua-dua tu kena ada. Ya. Dalam umul kitab dah ditunjukkan. Sebab dalam Quran semua ada dalam suratul Fatihah. Ya. Mana ayat syariat? Iyyaka na'budu. Mana ayat hakikat? Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka akan dikau na'budu. Itu ada isbat nampak kita lagi. Na'budu, kami ada isbatkan diri. Isbatul kasbiyah dia panggil. Isbatkan kasbiyah, nampak kita sembah. Ada pun bawah wa iyyaka, dan akan dikau saja Allah nasta'in, kami memohon pertolongan. Ini syarat kepada maknanya usaha dan ikhtiar kita tidak memberi hakikat, pada tak memberi kas. Yang memberi ialah dia saja. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Ini menampakkan bahawa itu ada nisbah khalqiyah. Ya, nisbah khalqiyah maknanya nisbah kejadian menentukan menjadi, semua menentu dia. Ada orang kena kita minta. Sebab apa? Usaha kita tidak memberi kesan pada hakikat dia. Ya, ada dia. Ayat syariat dan ayat hakikat juga. Ya. Dan dua ayat ini pula menolak pahaman Jabariyah dan Qadariyah. Ya, kanak budu akan dikau kami sembah. Ini menolak pahaman Jabariyah yang mata kita tak ada usaha ikhtiar. Sedangkan usaha ikhtiar Tuhan jadikan di kita. Bila jadi ada tak? Adalah. Cuma dia tak memberi kesan. Dalil yang bawah pula. Wa iyyaka nasta'in. Lepas tu kita minta pertolongan. Ya, manusia kalau semua buat dia semua, dia nak semua jadi, dia boleh menentu, tak payah minta lah dengan Tuhan. Kan? Tak boleh. Bukan begitu hakikat. Sebab kita tak memberi kesan. Yang beri kesan hakikat dia, sebab tu kita mohon pertolongan kepada dia. Wa huma, dan keduanya syariat dan hakikat tu berlaziman. Keduanya, apa makna lazim? Benda yang tak boleh bercerai tanggal. Kalau kita ceraikan, rosak jawab dia. Ya, macam nyawa dengan jasad bercerai, mati jawab dia. Pada makna, maka syariat dengan tiada hakikat, dia panggil atilah, kosong, hampa.
Hampa mana kosong, tak ada faedah apa. Ya. Syariat dengan tiada hakikat. Dia belajar fiqh zahir dia, semayang ngaji semua buat, tapi dalam dia tak mengaji. Ilmu tasawuf tak mengaji. Apa itu riya? Yang menyaksikan amal. Minal mufsidat, benda yang merosakkan amal dia. Ya, riya, ujub, sum'ah. Ulama kira dekat 800 penyakit. Dia kata, inna akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa akhwariya. Sungguh benar ya akhwaf. Akhwaf mana benda yang sangat aku takut, Nabi kata. Ala ummati, kena pada umatku. Apa dia? Ar-riya. Ya, asyirkul asghar wa akhwariya. Nabi takut. Kalau kita tak takut apa hal? Nabi takut kena kat kita. Sebab dia membatalkan segala amalan. Pahala amal. Sawabul amal habis, kosong. Sebab dia kata hampa. Buat amal tapi pusing, hati tak menghadap Tuhan. Kena orang supaya dipuji orang, supaya diagung-agungkan orang, supaya terkenal, nak dapat nama, dapat glamour, kan? Glamour ni, kau ikan glamour boleh kau goreng. Jadi glamour apa kejadah ni. Ni orang yang dipanggil tufuliah, kebudak-budakan, tak cerdik. Beramal di pusing tempat lain. Ya. Sebab apa tu? Tak ada hakikat, dia tak mengaji. Man lam yataghaqqal bihadhihi al-ulum mata musiran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, barang siapa yang tidak memberikan tumpuan perhatian dia betul-betul dalam pembahasan ilmu tasawuf ni, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan, dia tak sedar, dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak belajar. Yang belajar pun sangkut lagi kan. Apalagi kalau tak belajar lagi lah tertongging-tertongging dia kena diakalkan oleh nafsu kan ni. Buat ibadat kosong, tak ada apa. Dan hakikat dengan tiada syariat batal. Hakikat, dia main hakikat. Syariat tak tahu. Wah, bosan kan. Ya, fiqh tak tahu ke mana. Sebab tu tak dinamakan ahli tasawuf, melainkan dia mantap akidah dia. Ya, Usuluddin dia kemas. Ya, fiqh dia smart, cantik aja. Dan ilmu tasawuf dia, dia mendetili, mendalami. Tiga-tiga tu jalan sekali. Baru dia cantik. Baru selamat. Ya. Antara zahir dan batin dia kena jalan sekali. Kemudian wa musilatis salasah bil jauzah. Ditamsilkan tiga ni syariat, ya. Tarekat dan hakikat tadi dengan apa? Jauzah, dengan buah kelapa. Ya. Pasyariah kal qis az-zahir wa tariqah kal lub al-khafi wal haqiqah kad duhn alladhi bi batinil lub fala yatawassalu ila lub illa bi khirq al-qis. Ya, wala ila dahun ila bidikil lub wal khalq aksamun du'afa bila tu takat ya bidikil lub. Dan dimisalkan tiga tu syariat, tarekat dan hakikat tu dengan buah keras. Sini buah keras. Kalau kita apa? Buah kelapa jauzah. Buah kelapa je kelapa tu. Ataupun nyau. Nyau lah kan nyau. Nyau tu kelapa lah. Ya. Buah nyau, mana buah kelapa? Perempuan nak ngeja nyau. Pak yang karang yang tulis kitab siapa dia? Orang Kelantan. Siapa dia? Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Ya, wali besar. Dia orang Kelantan, kemudian pindah di Kedah. Dia buka pondok di Kedah, pondok Lanai, masyhur kan. Maka dimisalkan syariat seperti kulit luar. Syariat tu macam buah kelapa kan, tu kulit luar. Dia kena buka tu kulit luar. Dan tarekat seperti kulit dalam, iaitu apa? Tempurung dia. Ya, dan hakikat tadi, barulah dalam dia tadi tu. Ya, isi. Kita nak santan dia, kena buka dua dan kena jalan dua syariat, kena jalan buka, maknanya kena mengharum jalan syariat. Kena buka pula kulit dalam. Bahkan jual beli pun kalau tak buka kulit tak sah. Sikit pekah kita kena jual buah kelapa, kena buka kulit luar walaupun sedikit. Biar dia nampak kulit dalam, tempurung. Ya, kalau dia buah sebiji besar macam tu kan, dia jual tak sah kan. Sebab ada erat gharar, ada erat tipu. Sebab apa? Jadi orang membayar RM2 sebiji. Buka dia punya buah kecil konet. Cila aku tu dia ni hakal kat gue. Dia mengempal dia marah. Aku tak beli buah kelapa kau. Buah kelapa menipu. Buah kelapa munafik je. Sebab tu dia kena belah. Bila belah kulit dah nampak. Kulit dalam, tempurung dalam tu, itu membayangkan kecil atau besar, membayangkan harga dia. Kalau besar, harga dia mahal kan. Kalau kecil tu, harga dah murah. Macam tu maknanya.
Jadi kena Islam syarat tu. Dia jaga sampai tahap tu ni. Ya, buka, kurang-kurang setengah kita buka nampak dalam tu. Barulah sah kita nak angkat. Ya. Kalau angkat sebiji tu bahaya kan. Besar luar, kecil dalam. Peranjat tuan ni. Harga ikut luar. Begitulah maknanya kita nak dapatkan santan dia tadi, minyak dia tu, mesti kita kena kopik kulit luar, kemudian kopik dalam tempurung, barulah kita dapat. Ya, kita perah dia semua tadi dapat santan dia. Bolehlah kita buat macam-macam, nak buat masakan apa semua boleh. Itu santan pati dia. Begitulah mana dia punya kemuncak dia situ. Begitulah jalan kita. Syariat, tarekat dan hakikat dia kena ada. Kalau syariat aja, tarekat dia tak main tuan-tuan. Itulah rupa dia. Dia buka kulit, dia kulit dalam tak buka lagi. Ya, dia tunggu je kulit dalam tak dapat. Kan? Dia tu tengoklah itu. Tuan-tuan nak duduk kat mana, duduklah. Nak duduk atas tempurung ni kan, duduk atas tempurung. Beli buah kelapa nak beli, tapi buka kulit luar, tu duduk kat tempurung. Tempurung tak buka tuan-tuan. Saya nak buah kelapa ni, nak minyak dia. Tempurung tak buka, nantilah dulu tengok. Tengoklah. Padahal dengan tengok. Lama-lama malaikat maut pun datang, baru menyesal tak sudah. Kena berjalan cepat. Maka syariat seperti kulit luar, tariqah itu seperti kulit dalam dia. Wal haqiqah kadduhn. Bi batinil lub fala yatawassalu ila lub, ya, illa bi kharqil kasri. Ya, wala ila duhn ila bidik lub. Dan hakikat itu seperti minyak. Kita nak kelapa tu minyak lah kan. Pada batin kulit dalam itu, kulit dalam tu, kulit tempurung, dalam tu ada minyak dia. Maka tiada disampai kepada kulit dalam melainkan dengan di apa tu? Dikoyakkan akan kulit dia. Ya, itu dia tu dah pun. Boleh tiup andal kan. Ambil kelapa tiup. Wah, keluar isi. Wah, ini andal. Bedik, mana kena pecahkan. Ya, akan kulit dalam tu. Dan tiada kepada minyak, tak sampai minyak, melainkan dengan dipecahkan, ya, akan kulit dan kulit dalam, tuan-tuan, ya. Dengan dikoyakkan tadi tu. Khib, mana koyakkan. Habis. Jadi mana kita nak sampai kepada apa? Pati dia tu. Mesti melalui 3 proses. Ya, luaran, pertengahan dan dalaman. Boleh sampai kepada makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala, diistilahkan dengan maqamul ihsan dalam hadis sahih Nabi kata, anta budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itulah dia kata durrun permati, atau sini dia panggil minyak dia. Ya. Kalau dalam kitab Hidayatul Azkiya dia buat misal dengan apa? Belayar kapal. Ya, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah fa syari'atun kasafinatin wa tariqatun kabahri summa haqiqatun durun wala. Sungguhnya tarik yang mutabaah yang diikut daripada Rasulullah SAW ada syariat dia, dan ada tarikah dan ada hakikat. Fa syari'atun kasafina. Ya, syariat itu seperti perahu. Wa tariqal kal bahr, dan tarikat itu ibarat laut. Ya, perahu tak jalan tak darat, dia tak lalu kat laut. Wa tariqatun wa haqiqatun durun wala, dan hakikat ialah permata yang mahal harga. Duduk mana tu? Dasar laut. Kena menyelam. Jadi kena ada perahu, kena berjalan, kemudian kena selam dalam. Menyelam dalam perjalanan kerohanian ini boleh sampai kepada makrifat yang sebenar dipanggil maqamul ihsan. Ya, itulah permata besar yang nak digali, nak itu selalu dikursuskan. Tahu? Kursus. Kena masuk kursus. Baru insya-Allah dia dapat benda tu, ya. Manjada wajada, dia bersungguh insya-Allah dapat. Ya. Borang dia rentan. Borang nak sampai ni apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Tu borang dia tuan bagi. Ya, nak sampai makam wilayah, makam irfanul khassah, itu borang dia. Adapun borang nak jadi nabi rasul tu tak ada. Dah tutup. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku. Ada seorang budak meru. Dia ada bai'ah malam tu. Dia ikut tarekat dekat Negeri Sembilan, tarekat mana dalam kampung mana dalam. Mula-mula aku nampak dalam dia kata dia lah Nabi Isa. Wah, kacau je. Dia kata, "Wei, nabi dah tak ada borang lagi dah." Yang tak ada kota, nabi dah tak ada. La nabiyya ba'di, tak ada nabi selepas aku. Dia jaga tuan, dia main hakikat pun sesat jadi. Dia bongkar, dia datang malam tu ada bai'ah, dia datang bai'ah. Allah, macam-macam dia kata. Nak cari jalan dia tak senang tuan. Kadang-kadang jumpa ni macam-macam.
Kan? Sebenarnya nak dapat mata tu macam-macam nak selam. Kalau jumpa ikan paus semua ni. Kan? Jumpa macam-macam. Kena selam dalam tu. Baru dia ambil dapat. Dapat tu tamam. Dapat permata yang termakan makrifat yang khasah. Di mana hati dia bersedat. Sentiasa enak berlazat dengan Tuhannya. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada dama wasi'ahu. Tiap-tiap kelepan mata, tiap-tiap detik sentiasa dia dengan Tuhan dia. Itulah makrifat. Dia panggil Jannatul Mu'ajjalah. Syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Habis. Kemudian wal khalqu aqsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Khairul Anbiya.